dijalankan. Apapun kita nak melihat perkembangan terkini situasi COVID-19 di Sabah bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Assalamualaikum. Datuk Seri Panglima, terima kasih kerana bersama kami. Ya, Terence. Datuk Seri Panglima, mungkin kita boleh dapatkan perincian tentang jumlah kes baru dan taburannya di seluruh negeri Sabah. Kita melihat ada sedikit penambahbaikan daripada segi jumlah bilangan kes baru kerana sebelum ini Sabah di antara negeri yang mempunyai taburan kes baru yang tertinggi. Tapi kini kita dapat lihat ia mampu dikurangkan. Ya, terima kasih Terence. Memang pada mulanya, khususnya pada selepas pilihan raya tahun lepas dan sehinggalah akhir tahun lalu, Sabah menyumbang hampir 40% daripada semua kes harian di Malaysia. Ya. Tapi Alhamdulillah pada hari ini kita dapati bahawa kes tersebut sudah berkurangan, malah kecuali semalam atau kemarin di mana ada pertambahan kes akibat 2 kluster baru di Pantai Timur. Kita dapati bahawa selama ini sejak beberapa minggu Sabah mencatatkan kes harian dalam 2 angka saja. Sebagai misalan pada sebelum semalam 160 lah kerana kes ada kluster baru ya. Tapi sebelum tu 95, sebelum 95 kita ada 60, pernah jadi 50 dan sebagainya. Jadi kita ni umpama macam yo-yo kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi yang Alhamdulillah yang baik dia ialah saya fikir kita masih dalam keadaan yang terkawal. Bagaimana Datuk Seri melihat kadar kepatuhan rakyat Sabah dengan program yang telah dijalankan oleh kerajaan setakat ini? Ya, saya bangga untuk menyatakan bahawa kadar kepatuhan rakyat Sabah terhadap semua SOP secara amnya adalah tinggi. Secara puratannya sekitar 97.4% ya. Dan ini adalah satu angka yang sangat tinggi dan ini barangkali yang menyumbang kepada keadaan bagaimana kita sedikit sebanyak boleh menstabilkan kes di Sabah. Kerana rakyat secara keseluruhannya mempunyai peratusan pematuhan yang agak tinggi kepada semua SOP yang dilaksanakan. Datuk Seri Panglima, adakah Sabah masih mempunyai zon yang diletakkan di bawah PKPD? PKPD, beberapa lokaliti memang ada PKPD. Cuma dari segi daerah saya fikir tidak ada yang di bawah PKPD lah. Cuma dalam daerah-daerah tertentu memang ada lepas itu lokaliti yang kita isytiharkan PKPD kerana salah satu daripada strategi kita ialah kita mengambil tindakan secara secara lokal. Arti dia kalau dalam satu lokaliti itu terdapat satu pertambahan kes yang baru, kita terus isytiharkan PKP di kawasan tersebut bagi membendung kes tersebut atau jangkitan tersebut ke lokaliti-lokaliti yang lain. Jadi strategi kita lebih kepada berarah kepada lokaliti tertentu dan bukan kepada daerah secara keseluruhan. Kecuali lah kalau di daerah tersebut mempunyai lokaliti yang telah pun diisytiharkan sebagai PKPD dalam jumlah yang banyak macam itu. Datuk Seri, kalau kita boleh lihat perkembangan terkini, laporan harian jumlah pendaftaran program vaksin di Sabah sebanyak 495,294. Ini setakat 18 Mei 2021. Kita faham Sabah merupakan sebuah negeri yang besar. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memastikan penduduk di Sabah ini dapat mendaftarkan diri dalam program vaksinasi ini, Datuk Seri? Ya, ini saya fikir satu soalan dan satu penyataan yang baiklah saya fikir. Kerana seperti yang telah dinyatakan oleh Syafiqah tadi, jumlah kita masih dalam lingkungan yang agak rendah. Terus terang saya katakan sekitar 16.9% ya. Jadi apa yang kita telah buat ialah kita telah menubuhkan task force di setiap daerah. Dan task force ini akan membuat pendaftaran secara manual ya. Dan ini sedang dilaksanakanlah. Jadi barangkali kalau statistik itu menunjukkan peratusan yang agak rendah, barangkali
pendaftaran yang telah dibuat melalui manual belum dimasukkan dalam dalam statistik tersebut lah. Tapi insyaAllah kita sedang berusaha untuk memastikan setiap orang akan mendaftar sebagai sebagai penerima vaksin ini. Kalau tidak melalui kempen, melalui talian secara manual di setiap daerah, di setiap kampung dan sebagainya. Datuk Seri Panglima, menjadi kerisauan saya setiap kali memikirkan Sabah adalah pintu sempadan yang agak dekat dengan negara jiran kita seperti Filipina yang mempunyai taburan kes yang agak tinggi. Jadi bagaimana pengawalan pintu-pintu sempadan ini? Adakah ia berjalan dengan lancar setakat ini dan adakah terdapat kes di mana terdapat warga asing yang masuk secara haram ke dalam negara? Ini saya fikir satu cabaran yang agak besar kepada pihak keselamatan kita ya. Seperti mana kita semua maklum bahawa pantai Sabah ini beribu kilometer. Artinya kita akan menerima hakikat bahawa terdapat lorong-lorong tikus di semerata tempat. Jadi inilah salah satu pada cabaran utama pihak keselamatan kita untuk membendung kemasukan warga asing secara haram ke Sabah, yakni tanpa pengetahuan dan tanpa orang kata melalui proses biasa, proses pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Jadi pihak keselamatan negara kita, tentera, polis dan sebagainya sedang mempergiatkan usaha untuk memastikan ini tidak berlaku seperti yang boleh. Cuma kita juga menerima hakikat bahawa sempadan kita agak rapuh ya. Di utara kita bersempadan dengan Indonesia ya, utara dan juga pantai timur. Di selatan kita bersempadan dengan Kalimantan Indonesia. Ini juga tempat-tempat yang sering kita dapati ada pencerobohan ataupun ada kemasukan ke negara kita secara haram. Malah sekadar sebagai ingatan, kes pertama di Sabah dikatakan dibawa daripada negara jiran kita iaitu daripada Filipina. Baik, Datuk Seri. Saya ini orang Sabah ini, Datuk Seri. Saya dah sabar mau balik Sabah. Kalau di sini, Datuk Seri, orang mau sambut rakyat. Tapi kita dah lama lagi Kaamatan ni, Datuk Seri. Ya. Ini lagi bahaya ni sebenarnya. Sebab pesta Kaamatan ni memang meriah, Terence. Betul. Jadi macam mana, Datuk Seri, sebenarnya kerajaan Sabah ini nak memastikan kita bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kebarangkalian dalam pesta Kaamatan ni, Datuk Seri? Betul, tepat sekali. Ini saya fikir ini masalah orang Sabah ini ramai yang haus. Itulah. Ini lagi mau undung ngadau ini, bagaimana? Itu saya faham. Jadi pertamanya kita terpaksa berkorban sekali lagi pada tahun ini lah. Jadi harap masyarakat KDM tidak kecil hati kerana ini juga berlaku pada tahun lepas. Tapi pada tahun ini kita masih beri penekanan dan keutamaan kepada menyelamatkan nyawa kita. Dan kerana itu kita telah seperti mana yang kita telah lakukan pada hari raya atau waktu perayaan Aidilfitri, waktu perayaan Kaamatan juga kita telah telah bersedia untuk memastikan beberapa SOP diperketatkan. Sebagai misalan, kalau sekarang kita telah buka kepada sekatan rentas zon, kita akan kembali kepada sekatan ataupun sekatan kepada rantas daerah pada 27 Mei ini hingga 30 Jun. Ini untuk memastikan pengurangan kepada perjalanan yang melibatkan daerah, apalagi untuk merayakan Kaamatan. Kedua, perhimpunan dan majlis-majlis sosial kita tidak benarkan ya. Macam peringkat negeri pun Kaamatan, sebutan Kaamatan secara resmi akan dibuat secara virtual, online, tidak ada fizikal ya. Dan begitu juga di semua daerah kita telah arahkan semua pegawai daerah atau pejabat daerah yang menganjurkan Kaamatan peringkat daerah setiap
tahun supaya membuatnya mengadakannya secara virtual. Begitu juga lah dengan unduk radar dan sebagainya. Jadi saya fikir terpaksa lah saya berpuas hati dengan melihat melalui TV ataupun online saja lah. Ya, mungkin boleh menghantar wakil dari Semenanjung untuk undang hadau ni. Boleh, secara virtual boleh. Kerana virtual ya. Datuk Seri Panglima, kalau kita melihat kepada vaksin yang merupakan satu jalan yang paling pantas untuk mencapai imuniti kelompok, bagaimana bekalannya di Sabah pada ketika ini dan melihat kepada strategi Sarawak untuk membeli vaksin sendiri, adakah strategi itu juga akan diikuti oleh Sabah? Ya, ada dua aspek yang kita harus pertimbangkan lah. Satu, bekalan di seluruh dunia ini agak berkurangan ya. Kalau kita lihat dan baca setiap hari, negara-negara di seluruh dunia ini bersaing untuk mendapatkan bekalan mereka. Sedangkan bekalan itu agak terhad dan terpaksa dihadkan kepada setiap pembeli. Itu satu ya. Dan kerana itu dalam negara kita sendiri walaupun kita telah pun membuat tempahan, tapi bukan semua bekalan yang kita tempah itu telah pun diharga kerana kita juga menunggu kuota kita untuk mendapat bekalan. Kalau kita ambil sendiri ini bermakna bahawa di peringkat negeri pun kalaupun kita ada kesanggupan untuk membeli, kita juga terpaksa ikut giliran atau queue untuk mendapat bekalan tersebut. Jadi Sarawak telah dikatakan telah memohon dan telah pun diberi perluasan untuk membuat tempahannya sendiri, dan Sabah juga insya-Allah kita akan bincang barangkali dalam masyarakat kabinet yang akan datang kalau ada keperluan dari kita untuk untuk membeli sendiri. Tapi akhirnya dia semua tertumpu kepada pertama, adakah bekalan itu adakah pendapat bekalan yang kita boleh beli, dan kedua apa jenis vaksin yang perlu kita beli, dengan mengambil kira bahawa semua vaksin ini perlu mendapat kelulusan daripada NPRA atau National Pharmaceutical Regulatory Agency kalau saya tak silap ya. Itu di MOH. Kita akur kepada arahan MOH untuk hanya membeli dan menerima vaksin yang disahkan selamat untuk kita gunakan. Baik, Datuk Seri, dalam kesempatan masa yang ada ni kan, mungkin Datuk Seri boleh bagi sedikit kata-kata ucapan, nasihat dan juga saranan kepada semua penduduk-penduduk di Sabah itu, terutama sekali jangan lupa daftar program vaksinasi dan juga ini, pesta keamatan ini. Nah, hati-hati ini. Terima kasih, Safika. Ya, betul. Pertama saya ingin menyuruh kepada semua rakyat negeri Sabah lah. Orang Sabah ini terkenal sebagai orang yang cukup baik hati, sopan dan sebagainya, paling berdisiplin. Jadi disiplin yang tertinggi yang kita harus pamerkan sekarang ialah disiplin untuk mematuhi semua SOP. Kalau kita lihat statistik kita yang dikumpulkan oleh polis, mana-mana daerah yang tinggi kepatuhan statistiknya, tinggi kepatuhannya terhadap SOP, kesnya rendah, ya. Dan mana-mana daerah yang tahap kepatuhannya rendah, di situlah kes begitu terdapat dalam dalam bilangan yang banyak. Jadi dia mudah untuk kita faham. Kita berdisiplin, kita patuh kepada SOP, kita selamat. Kes turun, kes dapat dikawal. Tetapi kalau kita sambil lewat atau kita orang tahu enteng terhadap keperluan semua mematuhi SOP ini, maka di situlah mulainya merebak virus di kalangan masyarakat kita. Jadi jangan kita ambil ringan. Lihat apa yang sedang berlaku di Semenanjung sebagainya. Malam kes seluruh negara malam lebih 6,075 kes. Ini sepatutnya sudah menjadi kita orang kata mengambil refleksi diri sikap kita bagaimana kita menangani isu ini, dan kita harus menerima hakikat bahawa kalau kita masih lalai, kita akan akhirnya macam India, minta maaf kalau sebut-sebutkan India yang hampir kita terkawal pada masa ini. Jangan jadikan negara kita negara yang terpaksa tunggang terbalik hanya kerana kelalaian kita sendiri dalam mematuhi SOP. Kedua lah, saya mintalah semua rakyat Sabah ini supaya mendaftar
mendaftar sebagai penerima vaksin. Semua pakar perubatan telah pun menyatakan dan mengesahkan bahawa ubat atau vaksin ini selamat digunakan. Jangan kita ragu-ragu, ya. Dan khususnya golongan yang bermasalah, ada masalah kesihatan yang sudah lanjut usia dan sebagainya. Kerana keperluan dari kita untuk memastikan vaksin ini atau vaksinasi ini berjalan baik supaya kita boleh kembali kepada kehidupan yang hampir sama dengan kehidupan asal kita. Ya. Jadi kalau kita mau kembali menjadikan ekonomi kita baik dan pelabur datang, pelancong datang, saya fikir kita tidak ada pilihan lain supaya memastikan semua rakyat Sabah mendapat vaksin agar kita boleh kembali kepada kehidupan kita yang hampir normal seperti dahulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Seri Panglima kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih, Karen. Jadi kita harapkan semua rakyat di Sabah lindung diri, lindung semua. Terutama tak lama lagi. Tepat sekali. Baik, terima kasih Datuk Seri Panglima. Terutama sekali nanti. Terima kasih setia. Baik. Waktu pesta Keamatan itu, Terence. Ya, luar biasa ya semangat luar biasa. sambutannya. Dan mungkin kita akan kembali kepada situasi itu di penghujung tahun ini. Mungkin kita akan kembali pada awal tahun hadapan. Namun jauh lagi perjalanan kita harus terus pastikan bahawa sikap kita itu penting. Walaupun ada kelesuan pandemik ni, janganlah kita rasakan bahawa kita tidak ada pilihan. Kita mempunyai pilihan untuk bangkit daripada pandemik ini. Kita perlu terus amalkan pematuhan kepada SOP-SOP yang telah pun disarankan. Jangan ambil mudah. Ya, apapun dalam setiap kepahitan itu pasti ada kemanisannya. Kita kena cari di mana kemanisan itulah. Apapun, Terence, kita nak berehat seketika. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita bersiaran secara langsung sehingga jam 12 tengah hari ini. Kita berehat seketika.